Hai guys, Assalamualaikum semua. Okay, selamat sejahtera. Hari ini kita belajar tentang tajuk Jepun. Masih lagi ada tajuk Jepun. Okay, kali ini saya akan terangkan tentang perjuangan rakyat dalam menentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Okay, terdapat beberapa bahagian yang melakukan penentangan terhadap Jepun di Tanah Melayu. Okay, antaranya yang pertamanya ialah Regimen Askar Melayu yang menjadi benteng pertahanan Tanah Melayu. Okey, Batalion kedua Regimen Askar Melayu ataupun RAM, telah bersama tentera British menentang pendaratan Jepun di Kelantan. Okey, pertempuran RAM di Singapura kerana mereka mempunyai semangat juang yang tinggi, kerana ingin mempertahankan negara daripada Jepun pada ketika itu. Okey, antaranya ialah Lieutenant General A.E. Percival, Panglima Pemerintah Tentera British di Tanah Melayu, menyifatkan semangat juang sebagai contoh keteguhan dan ketahanan sebagai inspirasi generasi akan datang. Okay, keberanian dan kepewiraan askar-askar Melayu yang sanggup berjuang hingga hujung nyawa wajib dikenanglah dan menjadi iktibar kepada kita. Okey, yang kedua ialah Lieutenant Adnan Saidi. Semua orang kenal rasanya, pernah di movie kan, pernah dibuatkan satu filem berkaitan dengan Lieutenant Adnan. Okey, beliau telah berjuang menentang Jepun di Bukit Candu, Singapura, dan telah menjulang nama RAM dengan atas keberanian beliau. Kemudian Lieutenant Ibrahim yang telah menyelamatkan hampir 200,000 orang tentera. Okey, yang tentera bersekutu yang terperangkap di pantai Johor dan telah dianugerahkan pingat Military Cross. Antara yang lain ialah, kalau kita tengok, kita ada Corporal Yaakob yang dianugerahkan Military Medal atas keberanian dalam perang di Pasir Panjang. Okey, selain itu kita tengok, itu adalah yang berkaitan dengan RAM. Penentangan Jepun dari sudut orang lain pula, kita tengok pula penentangan MPAJA. Kekejaman Jepun menyebabkan sebahagian orang Cina mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya. Kerana mereka selama ini diseksa kan. Jadi mereka telah melakukan penentangan terhadap Jepun melalui serangan secara gerila. MPAJA nama penuhnya ialah Malayan People Anti-Japanese Army. Ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British. Sebanyak 165 orang PKM diberikan latihan di sekolah latihan khas di Singapura untuk kerja sabotaj dan juga perang secara gerila terhadap Jepun. Okay guys, perang secara gerila ialah perang secara hendap. Mereka tidak serang depan-depan, mungkin serang di belakang, mungkin mengadakan perang jarangkap sama dan sebagainya. Okey, kemudian kerjasama MPAJA dan juga pasukan Force 136. Pada Disember 1943, MPAJA dan Force 136 telah mewakili tentera British untuk mengadakan perjanjian. Kerjasama melawan Jepun. MPAJA telah mendapat kerjasama dan juga bantuan daripada British melalui pemberian senjata, kewangan dan juga latihan ketenteraan. Kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA, terdapat gerila Cina yang diketuai atau dikuasai nasionalis daripada Parti Kuomintang. Pengasas PKM di Tanah Melayu ialah Parti Kuomintang di China. Telah menentang Jepun di bahagian utara Tanah Melayu, khususnya di kawasan Hulu Perak dan juga di kawasan Kelantan. Mereka telah menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army atau OCAJA yang dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Gerila KMT atau Parti Kuomintang ni bersetuju bekerjasama dengan MPAJA dan juga Parti Komunis Malaya. Akhirnya MPAJA telah menjalankan gerakan anti-Jepun terbesar di Tanah Melayu, menyebabkan Jepun guna tentera dan juga polis Melayu untuk menentang MPAJA sehingga menimbulkan kekecohan dalam kalangan kaum pada ketika itu. Yang ketiga ialah Force 136, merupakan pasukan yang ditubuhkan oleh British yang berpusat di Colombo, Sri Lanka. Mereka telah membentuk Force 136 pada tahun 1943. Mendapat latihan di India dan juga Sri Lanka, dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam dan turun melalui payung terjun di kawasan-kawasan yang tertentu. Tujuannya ialah untuk memberi sokongan kepada orang Melayu dan juga menubuhkan gerila anti-Jepun pada ketika itu. Mereka telah mengadakan beberapa gerakan Force 136. Anggotanya ialah Major Tengku Muhammad Mahidina ataupun Lieutenant
Tengku Yusof, Tengku Yaakob. Selain itu kita ada Kapten Ismail Ibrahim dan juga Lieutenant Osman Tengku Muhammad Jiwa. Okey, salah seorangnya kita huraikan ialah Tengku Muhammad Mahidin, pemimpin pasukan Melayu Force 136. Okey, mendapat julukan nama Harimau Malaya yang mengelolakan stesen siaran radio dari India yang diberikan nama sebagai Suara Harimau Malaya. Beliau juga menyuruh orang Melayu untuk menentang Jepun dan juga menentang Tali Barut Jepun. Tali Barut tu orang suruhan Jepun lah. Okey, Operasi Zipper. Okey, Operasi Zipper telah ditubuhkan oleh Force 136 tadi. Jadi Force 136 dan juga gerila Melayu bekerjasama menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia di tanah Melayu serta mengumpulkan maklumat, melakukan sabotaj, sebar propaganda dan juga melancarkan operasi secara besar-besaran di tanah Melayu. Pada Disember 1944, Force 136 telah mendarat di Hulu Perak dengan bantuan pegawai daerah Greek, Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman, iaitu askar Melayu setia ditubuhkan. Okey guys, pada Januari 1945 pula Force 136 telah melakukan pendaratan di Raub Pahang. Okey, dengan bantuan penolong pegawai daerah Raub iaitu Yop Mahidin, iaitu salah seorang anggota gerila Wataniah Pahang, dan akhirnya menubuhkanlah gerila Wataniah Pahang. Okey, pemimpin Wataniah Pahang ini memohon perkenaan daripada Sultan Pahang iaitu Sultan Abu Bakar sebagai pemerintah terhormat dan mengetuai operasi sekitar Kuala Lipis, Raub sehingga sebahagian tengah Temerloh. Okey, pada Februari 1945, ada yang mendarat di kampung Kuala Jening, Kedah dengan bantuan pegawai daerah Kedah dan Tengku Abdul Rahman, gerila Melayu Kedah ditubuhkan. Okey, apabila kita tengok dekat sini, apabila kita dah tubuhkan pada tahun Force 136 ni, tertubuhnya, maka nama kod Force 136 ni sebenarnya ialah satu nama kod. Okey, kod pasukan khas gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah bukan dengan lalu bawah tanah. Okey, mereka menyerang secara gerila. Okey, selain itu, kalau kita tengok dekat sini, penentangan ni tadi kita dah tengok tentang MPJA, okay, RAM dan juga Force. Terdapat juga gerakan penentangan secara individu. Antaranya ialah Gu Chen Sing, okay, merupakan anggota polis sebelum pendudukan Jepun. Beliau telah menyebarkan risalah dan propaganda. Nama samarannya ialah Lion of Malaya. Okay, risalahnya telah diedarkan secara teratur dan berkesan untuk memberitahu pendudukan tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun. Beliau telah menghadiri beberapa sidang akhbar tentera Jepun dengan menyamar sebagai wartawan dan mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api bagi menjejaskan pengangkutan Jepun pada ketika itu. Okey, anggota kedua ialah Shabil Katigasu ataupun Shabil Medan Delhi. Nama dia ialah seorang jururawat yang berani cekal dalam membantu bangsa perang. Beliau juga telah melaksanakan gerakan anti Jepun di Perak. Okay, Shabil dan suaminya Dr. Abden Clement telah membuka klinik di Ipoh sebelum perang sehinggalah kedatangan Jepun. Okay, semasa Jepun, mereka telah memberikan bantuan dan juga ubat serta bantuan perubatan kepada gerakan anti-Jepun iaitu anti-gerila. Okey, Shabil Medan Delhi ni pernah didramakan kalau boleh cari cerita dia. Okey, kemudian Shabil ni juga telah menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat dari siaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Mereka akhirnya telah ditangkap bila kegiatan terbongkar, telah diseksa-seksanya oleh pihak Jepun sehingga menyebabkan suaminya mati. Okey, setelah Jepun menyerah kalah, Shabil dibebaskan, dibawa ke Britain untuk rawatan. Okey, rawatan sebab dia telah diseksa dengan begitu teruk pada ketika itu. In the end, dia telah dianugerahkan pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George kerana berani dan wanita pertama di tanah Melayu yang telah menerima anugerah. Okey, itu di tanah Melayu. Apa pula yang berlaku di Sarawak? Okey, kalau kita tengok kat Sarawak dikenali sebagai gerakan anti-Jepun di Sarawak ini dikenali sebagai gerakan Operasi Semut. Okey, latar belakang dia kita tengok siri operasi peninjauan oleh unit khas Z Australia. Okay, kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak.
Okey, selain itu, Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia ataupun Australian Services Reconnaissance Department, SRD, okey, ialah bertujuan untuk mengumpulkan risalah ataupun melatih orang tempatan melancarkan gerakan secara gerila terhadap Jepun pada ketika itu. Pada Mei 1945, anggota SRD mendarat di kawasan tengah dan juga timur Laut Sarawak untuk atur penentangan terhadap Jepun. Gerila semut ini adalah rekrut tempatan. Itu diambil dalam kalangan orang Kenyah, orang Kayan, orang Kelabit dan orang Murut. Orang Iban dari Rajang kemudian menyertai juga gerakan semut ni, dan kepakaran gerakan semut penting dalam merancang taktikal gerakan gerila dalam menentang Jepun secara senyap-senyap. Okey, antara kawasan gerakan semut ialah kawasan Lembah Bario hingga ke Balait dan Terusan. Semut 2 pula di kawasan lembangan Sungai Baram, Tuntong dan juga Marudi serta Brunei. Gerakan semut 3 di seluruh lembangan Sungai Rajang, dan gerakan semut keempat di kawasan Bintulu dan kawasan Mukah. Kita tengok pula gerakan apa yang berlaku dekat Sabah. Okey, gerakan Sabah dikenali sebagai pemberontakan Jaya Sultan yang diketuai oleh pemberontak yang juga dikenali sebagai pemberontakan Double Ten. Okey, penentangan terhadap pendudukan Jepun di Sabah diketuai oleh Albert Kwok. Okey, Albert Kwok ni yang telah melaksanakan gerila Kinabalu, telah melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran, balai polis, kemudian tentera diraja Jepun dan juga membunuh tentera Jepun di Jaya Sultan. Jaya Sultan tu adalah nama lain bagi Kota Kinabalu yang pada hari ini Kota Kinabalu. Beliau juga telah melakukan serangan di Kota Belud, Menggatal dan juga Tuaran. Dalam masa yang sama, tindakan Albert Kwok ni dia telah melancarkan serangan balas dengan pantas dan kejam. Kemudian di kawasan perkampungan pesisiran pantai juga diserang dan juga dibom. Beratus-ratus disoal siasat dan diseksa sehingga mati dalam usaha mencari pemimpin siapakah yang mengetuai gerakan Jaya Sultan ini. Jadi apa tindakan Albert Kwok? Pada Disember 1943, beliau telah serah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas Jepun terhadap orang awam. Okey, beliau dan juga 175 anggota dihukum bunuh di Patagas dan 131 orang dipenjarakan di Labuan. Okey, jadi gerakan-gerakan anti Jepun ini antara yang berani kalau kita tengok keberanian mereka dalam menentang Jepun pada ketika itu. Jadi itu ialah serangan-serangan yang dilakukan oleh penduduk tempatan. Saya ulang, kita ada RAM, kita ada MPAJA, kemudian kita ada Force 136, okey, dan juga gerakan-gerakan secara individu. Okey, pada next class saya akan terangkan pada kamu pula topik-topik yang berkaitan dengan macam mana perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan juga pendudukan Jepun pada ketika itu. Okey, kita jumpa di kelas yang akan datang. Stay safe, jangan keluar rumah dan teruskan membaca di rumah. Okey, Assalamualaikum dan bye.